Yang sedialah sebelum kita pergi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana huru-haranya saat kiamat, tuan-tuan dikasihi Allah, sebelum Allah nak goncangkan bumi ini, Allah perintah 3 malaikat pergi ke dalam syurga. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, Israfil pergi ke dalam syurga, mengambil mahkota yang paling mahal, mengambil pakaian yang paling hebat, mengambil borak yang paling laju di dalam syurga. Lalu tiga malaikat pergi mengambil tersebut, balik bertemu dengan Allah. Ya Allah, untuk siapakah ini ya Allah? Dia tanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala, kau pergi cari kekasihku, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Allah kepada 3 malaikat tadi. Bawalah pakaian itu pergi kepadanya dan pakailah kepadanya, kata bagi Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat. Lalu malaikat apabila disuruhan Allah, dia pun pergi dah sampai di pertengahan langit. Lalu berbincang 3 malaikat ini, dia tanya, di manakah maqam Muhammad? Apabila malaikat tanya di manakah makam Muhammad, lalu bumi bergoncang sedahsyat-dahsyatnya ketika itu. Ini saat-saat nak berlaku kiamat ni. Bergoncang sedahsyat-dahsyatnya, yang pecah bumi ketika itu yakni dikubur baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kubur lain tak pecah lagi, hanya yang pertama pecah ketika itulah kubur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apabila pecah saja kubur Nabi Muhammad, lalu bangkitlah Nabi sapu pasir di atas kepala dia. Manusia yang dibangun, yang pertama dibangun oleh Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi bangun sapu pasir di atas kepala dia. Lalu Nabi tanya, wahai Jibril, hari ini hari apakah wahai Jibril? Nabi kita Muhammad SAW tanya Jibril. Selepas dia tanya hari ini hari apa, lalu Nabi tanya, aina ummati ya Jibril? Di mana umat aku Jibril? Nabi bangkit tanya, hari ini hari apa dan di manakah umat aku, kata Nabi terhadap Jibril alaihissalam. Dia tak tanya sahabat yang paling rapat, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, isteri yang tercinta, dia tak tanya. Tiba-tiba dia tanya, aina ummati wa ya Jibril? Di mana umat aku Jibril? Setelah mendengar perkataan daripada Nabi Muhammad, lalu Jibril alaihissalam perintah, wahai roh yang baik, datanglah kepada jasad-jasad yang baik. Datanglah, berterbanganlah jasad-jasad yang baik tadi, datang masuk semua kepada jasad yang baik. Lalu apabila roh yang baik tadi sampai kepada jasad yang baik, dia kata apa? Alangkah bahagianya kamu wahai roh jasad yang baik, kerana kamu mendapat balasan syurga daripada Allah Subhanahu wa taala, kata roh yang baik tadi. Apabila roh yang tidak baik ini sampai saja di jasad dia, lalu dia kata, alangkah celakanya kamu di hari ini, kerana kamulah dia akan dibakar oleh Allah. Bukan saja kamu, aku juga dibakar oleh Allah, kata roh tadi. Di situ roh mula bergaduh dengan jasad. Roh mula bergaduh dengan jasad ketika itu. Dia kata, wahai bak jasad, kamu disebabkan kamulah aku akan dibakar oleh Allah dalam neraka Jahannam. Lalu jasad kata kepada roh, mula bergaduh ni. Mula nak bergaduh, roh jasad pun bergaduh. Dia kata, wahai roh, kalau bukan kerana kamu berada di badan aku tak akan buat maksiat. Aku tidak akan derhaka pada Allah, kata jasad tadi. Lalu Allah kata apa? Wahai roh dan jasad, kamu tak payah bergaduh di hadapan aku, kerana engkau kedua-dua akan dibakar dalam neraka aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Roh mula menyalahi kepada jasad, jasad mula menyalahi kepada roh tadi. Tuan-tuan, api neraka bukan sama dengan api dunia, tuan-tuan ayah dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Api neraka ni 1000 tahun Allah nyalakan jadi warna putih api neraka Jahannam. 1000 tahun Allah nyalakan api neraka, 1000 tahun jadi warna putih api tersebut. Kemudian Allah nyalakan 1000 tahun yang kedua, Allah api jadi warna merah dan biru kebiruan. Setelah 1000 tahun kemudian dinyala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dinyala oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu 1000 tahun kemudian Allah nyalakan, 3000 tahun Allah nyalakan. Tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyalakan api 3000 tahun, Allah nyalakan api neraka saja. 1000 tahun Allah nyalakan api jadi cahaya berwarna putih api neraka tersebut. Kemudian Allah nyalakan kali kedua
Kemudian Allah nyalakan kali kedua, 1000 tahun kemudian, lalu api itu menjadi merah, jadi warna biru. Kemudian Allah nyala lagi 1000 tahun kemudian, api itu tersebut menjadi hitam kelegam, tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Api neraka, dalam neraka nanti bukan warna hijau dan biru ataupun kuning ataupun orang tak ada, tetapi api yang ada dalam neraka Jahanam adalah warna hitam gelap gelita, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu di mahsyar, dengan antara neraka dengan pada mahsyar tu jauh dia, jarak dia 500,000 tahun perjalanan jarak antara mahsyar dengan neraka Jahanam. Tetapi apabila Allah perintah neraka untuk menyalakan, wahai neraka, nyalakanlah kamu saat ini, ketika mana api neraka Jahanam tadi dengan perintahan Allah, lalu dia menangis sedahsyat-dahsyatnya. Sebab apa? Dia tanya, ya Allah, adakah di dalam aku ini akan dimasukkan ke dalam aku ini umat Muhammad? Dia kata, neraka kata, apabila menangis sedahsyat-dahsyat tadi, keluarlah percikan api, hawa asap kepanasan tadi. Semua yang berada di mahsyar itu boleh rasa kepanasan dia ketika mana berada di mahsyar, sebelum sampai ke neraka Jahanam lagi. Bagi ni tuan-tuan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, betapa hebatnya ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala.